Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya kesambung perbincangan kitab hadis susunan Imam Bukhari, iaitu kitab Al-Adabul Mufrad, pada bab yang ke-164, muka surat 361, memuliakan orang yang lebih tua. Memuliakan orang yang lebih tua. Di bawah bab ini Imam Bukhari telah mengemukakan dua riwayat. Riwayat pertama iaitu hadis yang ke-357, Anil Ash'ari qala inna min ijlalillah ikram dhi syaibah al-muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghali fih walal jafi an wa ikram dhi sultan al-muqsid. Diriwayatkan daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau telah berkata, sesungguhnya termasuk perbuatan mengagungkan Allah adalah memuliakan atau menghormati orang tua yang muslim, orang tua muslim yang sudah berubat. Mana tua tu sudah berubat, dan memuliakan penghafal Al-Quran tanpa berlebih-lebihan padanya, dan tidak pula lalai padanya, serta menghormati pemerintah yang adil. Jadi dalam hadis ini disebut tiga perkara, termasuk perbuatan mengagungkan Allah, yakni mentakzimkan Allah bila kita hormat kepada orang tua yang sudah beruban, dan juga kita hormat dan memuliakan penghafal Al-Quran tanpa berlebih-lebihan. Mana orang hafal Quran tetapi tidak gulu dalam baca Al-Quran dia. Sebab ada dulu satu ketika dulu orang yang hafal ni, kalau kita tengok dalam kitab lah, misalnya Talbis Iblis pun ada. Kadang-kadang seorang yang hafal Quran tu dia berlebih-lebihan ni, dia dari sudut ni dari sudut kita kata tajwid misalnya, itu antara disebut dalam, bukan ghali ni melampau dalam konteks ghuluun tu, tidak. Ghali ni makna melampau dalam baca Quran. Nak suruh bunyi sedap tu kadang-kadang macam-macam cara baca tu. Kadang-kadang bunyi macam rentak lagu misalnya, tu tak boleh. Sebab Quran ni dia ada lahjah dan lahan dia. Dia ada lorak dia dan dia ada juga rentak dia. Quran tersendiri. Dan tidak pula lalai, yakni tidak menyia-nyiakan Quran yang telah dihafal itu. Maknanya orang yang menghafal Quran yang cukup bertanggungjawab lah dalam penghafalan Quran itu, dan yang ketikanya menghormati penguasa yang adil. Jadi tiga watak ini perlu dihormati, dan ini termasuk dalam ajaran agama kita. Jadi kenapa perlu dihormati orang yang lebih tua itu? Itu sesuai dengan fitrah, sesuai dengan adab. Kemudian hadis lain pula menyebutkan orang tua ni kena hormat pada orang yang lebih muda. Kena hormat juga, cuma dia guna istilahnya merahmati. Merahmati ni maknanya mengasihani. Itu dalam hadis selepas ni lah. Jadi kalau dalam konteks kita sebagai orang muda, kita kena hormat pada orang lebih tua. Tapi kalau orang tua
dalam konteks hubungan dia dengan orang muda, dia kena merahmati. Dia ada sifat kasih sayang terhadap orang yang lebih muda. Maknanya dapat junior lah kita kata. Tu. Jadi begitu juga penghafal Al-Quran yang betul-betul menjaga Al-Quran itu, tidak melampau dalam baca Quran. Melampau dalam baca Quran ni duk kira nak khatam. Dia fikirnya nak suruh khatam Quran. Dia aku sekali baca tu laju tu siapa kesalahan tu tanpa disedari lah bila nak cepat doa ni. Seperti mana Aisyah pernah menegur beberapa orang sahabat yang khatam Quran setiap hari. Ini sebut dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran oleh Imam Suyuti. Ada lebih kurang 9 orang sahabat ni nak hari khatam Quran. Aisyah tegur dia. Sebab apa? Dibimbangi bacaan itu tidak berkualiti. Macam mana kita nak kesan kesalahan kalau laju terlajak baca tu. Itu dibimbangi begitu. Sebab tu Aisyah nasihat orang ni hari tiap-tiap hari khatam Quran ni cubalah pelambak sikit biar jadi sekali seminggu. Itu saranan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Begitulah juga pemerintah yang adil ini perlu dihormati. Sebab apa? Sebab mereka ni ada nilai di sisi agama kita. Pemerintah yang adil, banyak dalam hadis sebut pemerintah yang adil ni kalau di hari akhirat diberi penghormatan oleh Allah. Misalnya ketika meniti titian sirat tu bagai kilat menyambar disebut. Pemimpin yang adil. Jadi kena tahulah. Jadi di sini dalam hadis ni sebut 3 perkara. Dalam hadis lain banyak lagi perkara lain. Jadi nilai-nilai baik yang disebut dalam hadis ini adalah menghormati orang yang ada kebaikan dalam agama. Sebab tu Nabi SAW kepada orang pemimpin di kalangan orang kafir yang jumpa dia pun dia hormat. Dia hormat. Kadang-kadang delegasi daripada luar, wakil kerajaan, duta lah. Kalau dalam bahasa kita sekarang duta kerajaan. Walaupun tidak Islam, Nabi tetap hormat. Sebab apa? Sebab dia tu pemimpin, kena hormat. Begitulah juga di kalangan para sahabat yang datang berhijrah ke Madinah daripada luar Jaziratul Arab. Nabi hormat. Misalnya Abu Hurairah, misalnya dia tu antara ketua kaumnya. Bila datang ke Madinah, Nabi minta sahabat menyediakan tempat untuk dia bermalam di rumah sahabat. Walaupun Abu Hurairah tak mahu dia tinggal di anjung Masjid Madinah. Itu sikap Nabi. Baik, daripada hadis ini kita dapati bahawa ada anjuran daripada Nabi agar menghormati orang-orang yang lebih tua. Misalnya dalam majlis, misalnya kalau ada orang lebih tua, bagaimana kita nak hormat pada? Bagi ruang pada mereka di tempat yang lebih selesa misalnya. Kalau dalam majlis, kalau kita duduk, tiba-tiba orang tua mari tak ada kursi, kita suruh dia duduk. Itu sebagai contoh. Tu kena fikir sendirilah bagaimana bentuk penghormatan yang sesuai dengan keadaan itu. Tapi hormat tu termasuk dalam pendidikan agama. Itu yang dimaksud. Begitu juga orang hafal Quran seperti yang saya sebut tadi. Daripada hadis ini juga kita dapati bahawa agama Islam ini adalah agama yang cukup sederhana. Ausat ni setakat yang anda lihat lah. Kalau kita nak terjemah agama Islam ni adalah agama yang sederhana, kadang-kadang bahasa tidak tepat. Agama Islam ni adalah agama yang menghayati keadilan. Setengah-setengah dari syarah dia kata tu. Jadi dalam konteks hubungan kita dengan orang yang lebih tua, adil itu, adil bermaksud kalau dalam konteks hubungan kita dengan orang yang lebih tua, adil di situ bermakna kita memberikan hak yang sepatut kepada mereka. Itu bermaksud. Tidak boleh berlebih-lebih, tak boleh juga. Jangan melampau dan tidaklah terlalu meremehkan. Orang Islam ni sikap dia begitu, adil. Jadi khairul umur awsatuha. Biasa kita terjemah sebaik-baik perkara pertengahan. Sebaik-baik perkara adalah keadilan. Makna kita memberikan hak yang sepatut. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Amr bin al-As qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana.
Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah laisa minna man lam yarham saghirana, bukan golongan aku, bukan dari puak kami, bukan dari golongan kami, atau tak termasuk dari golongan kami, orang yang tidak menyayangi orang muda di antara kami dan tidak menghormati. Yuqir itu makna tidak menghormati orang yang lebih tua daripada kami. Maknanya orang yang lebih muda perlu disayangi, orang yang lebih tua perlu dihormati. Semua itu bermaksud sayang dan cinta semuanya. Itu inilah antara ajaran agama kita, bahawa hubungan itu perlu dijaga. Ni dalam bab hubungan ni, dalam bab hubungan. Jadi kena elaklah supaya tidak ada, kita kata, batas, tidak ada penyekat, tidak ada dinding yang menyekat hubungan di antara orang umur 70 dengan budak-budak sekolah rendah misalnya. Dia kena ada hubungan. Jadi hubungan itu lagu mana? Kena tunjuk kasih sayang. Bahkan dalam riwayat akan datang dalam kitab ada mufrad ni juga, Nabi suruh tunjuk tu perasaan sayang kita kepada budak-budak, kena tunjuk. Sebab budak ni tak erti kalau tak tunjuk. Kena, sebab tu Nabi SAW bila Nabi jumpa budak-budak di Masjid Madinah, anak-anak sahabat, Nabi gosok kepala. Nabi kata, Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah budak ini. Jadi sebut tu maknanya biar budak tu dengar, gosok kepala dia. Itu cara dia. Banyak ke kalau popok kita ni buat gitu ke budak-budak, oh dia mari masjid. Dia mari masjid. Jadi kena ingat dia, kalau di Masjid Madinah penuh budak-budak, bising sikit pun tak apa. Orang tua pun bising dalam masjid ni. Sah ke budak-budak. Jadi buat dia bising, dia kecil sikit, itu biasa ya. Sebab kita duduk rumah lagu mana. Tak ke sopa budak-budak dengan orang tua. Rusing kita kalau budak sekolah rendah sopa dengan orang tua umur 70 dah. Rusing kat dah kita. Mana boleh sopa. Jadi kalau kita gosok ayat mana? Minggu lepas Ana pernah pergi kuliah di sebuah masjid lah. Jadi ni sah yang ketiga, Ana pergi tu rakaat pertama lagi lah. Tiba-tiba tengok orang tua ni hampir memenuhi sah ketiga. Tiba-tiba ada beberapa budak terasing lah dalam sah yang ketiga juga. Jadi ada jarak dekat dengan kita kata sedepar. Yang Ana faham di situ, maknanya orang tua tu tak mahu budak tu rapat dengan sah orang tua. Tu tak betul tu. Kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i pun pendapat yang mengatakan kalau budak tu tak sunat lagi, bila kalau berlapik kain tu menyebabkan jadi tak sah, itu pendapat paling lemah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kita pendapat paling lemah. Orang kita dah pakai waktu lah dulu. Kayak budak tak sunat lagi dah, padahal budak tu bersih dah. Tiba-tiba tak boleh kalau dia duduk dalam sahur tua. Padahal dalam pengamalan Nabi sendiri, tengok Anas bin Malik. Budak patah ada Ibnu Abbas sepupu Nabi budak. Duduk tepi Nabi banyak. Tak ada masalah. Tidak duduk dalam sah berasingan je. Nabi sendiri faham lagi. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, kalau budak duduk dalam sahur tua, tiba-tiba kita mari lewat, kita tak boleh tarik dia. Tak boleh tarik dia biar supaya dia masuk sah belakang. Kita nak ambil sah hak budak-budak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia mari awal, dia berhak dengan sah tu. Dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi kena jaga molek. Sebab tu Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar misalnya, bila mari masjid tengok budak-budak kat gosok kepala, kata doa Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah budak ni. Kalau di Pondok Kenali tu, anak Tok Kenali, orang panggil Haji Ahmad. Orang Pondok Kenali panggil ayah mak bakak. Ayah mak bakak dia panggil. Ayah almarhum Ustaz Mawardi lah. Tu anak cerita, ayah anak pun cerita, dia dengan budak-budak ni semua dia ada sedia coklat. Dia ada coklat, dia nama dia ada coklat lain, tak ada coklat tu. Coklat jenis coklat apa dia panggil macam coklat Nesa, jenis gitu buat kampung. Dia ada semua dalam poket dia.
Kalau dia tengok budak-budak rumah ingat, dia kata lepas sembahyang asar ni, lepas zuhur ni, tok ayah nak bagi coklat, tapi kena sembahyang dulu. Penuh budak-budak. Penuh budak-budak. Sepatutnya situlah kita didik budak-budak kena basuh kaki. Bila dia mari, bila dia mesra dengan kita, dengan orang tua, bolehlah kita salurkan maklumat agama pada dia dalam bentuk yang sesuai dengan. Ni kalau dia mari, kita marah, kita celak mata ke dia dah. Kita tak uji apa kaki tak basuh. Ajarlah, ajar dia. Tu tugas ni dengan budak ni, pori tua juga. Nah, support lah. Jadi kalau gitu kita kena faham lah. Mana kalau kita buat gitu, kita boleh pahala tu budak tu semaya, kita boleh pahala. Ni kadang-kadang tok siok tu tengok budak tu dah celong, budak takut jadi nak mari masjid. Itu tidak tepat. Itu tak tepat kan? Orang kata peluh-peluh naik masjid. Zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat Nabi peluh, Nabi tak kata apa pun. Nabi tak kata apa. Cuma hari Jumaat Nabi suruh mandi. Sebab apa? Sebab ramai doa orang. Sebab hari Jumaat pun sahabat Nabi kerja. Kita tengok dalam hadis, sahabat Nabi hari Jumaat pun tetap bekerja. Bukan kata hari Jumaat ni hari cuti tak ada kerja dah. Bekerja juga. Bukan semualah. Jadi kita kena faham kau itu. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut begitu? Kerana hubungan itu. Kalau kita gagal menjalin hubungan di antara orang tua dengan budak-budak, maka tak ada kebaikan. Apa maklumat agama? Mana orang panggil akan terhilang pendidikan itu. Cuba bayangkan kalau orang-orang tua seperti kita adalah kita kata mesra dengan budak-budak. Banyak kita boleh nasihat budak-budak. Banyak kita boleh sampaikan kebaikan kepada kanak-kanak tu. Tapi kalau hubungan orang tua dengan kanak-kanak ni tidak baik, bakal berlaku rengganglah hubungan itu, tak mesra, banyak berlaku kerugian sebenarnya. Itu yang dimaksudkan di sini. Kita kena ingatlah, hubungan silaturahim ini dia akan mengalirkan kebaikan. Sebab tu dalam agama kita dia istilah putus. Silaturahim dia boleh putus. Bila putus tak bersambung, tak ada dah kebaikan. Nak salur macam mana lagi sebab sudah terputus. Itu sebab tu dalam agama kita dia sebut qat'ur rahim, putus hubungan silaturahim. Putus tu maknanya tak ada dah bersambung kebaikan tu. Dia isyaratkan rahim-rahim ini makna kebaikan, kasih sayang, hormat menghormati. Itu maksudnya. Jadi kena jagalah hati-hati supaya kita dapat kebaikan dunia akhirat. Baik, seterusnya kita pergi kepada bab yang ke-165. Orang tualah yang memulai berbicara dan bertanya. Ni kalau dalam majlis gapa-gapa kena dahulu ke orang yang lebih senior. Walaupun orang muda ada. Itu sikap. Hadirin dan hadirat, dalam kitab ni juga akan datang kita akan jumpa bahawa golongan generasi kedua dalam Islam, iaitu yang disebut sebagai tabi'in. Mana hak selepas daripada zaman Nabi lah, zaman sahabat. Lepas tu tabi'in itu ada sebagai anak murid kepada sahabat. Golongan tabi'in ni atas dasar menghormati orang yang lebih senior, khususnya sahabat, dia tak akan masuk sehadapan kecuali sahabat dulu. Bahkan kalau dia berada di sah lebih awal, tiba-tiba sahabat mari, dia akan undur ke belakang. Dia kata macam mana aku nak berada di sah hadapan sedangkan sahabat-sahabat masih ada. Kalau dia duduk dalam sahda pun dia akan undur. Itu sebagai menghormati sahabat. Sebab apa? Sebab sahabat ni dia lebih mulia, lebih daripada ayah kita lagi. Sebab kita ambil agama daripada dia. Itu pemahaman kalangan tabi'in terhadap generasi sahabat. Hal tu kita boleh tengok dalam kenyataan-kenyataan tabi'in, bagaimana mereka menghormati para sahabat. Baik, jadi dalam bab 165 ni Imam Bukhari buat tajuk orang tua lah yang sepatutnya memulai bicara dan bertanya kalau dalam majlis. Kalau majlis tu ni majlis gapo ko, dahulu ke orang yang lebih tua. Kalau dalam majlis agak dia kita kenduri ke gapo ko, mesti diberi penghormatan. Kita orang muda ni kena faham. Baik. Di bawah bab ini Imam Bukhari kemukakan satu riwayat an Rafi' ibn Khadij wa Sahl ibn Abi Hathmah annahuma haddatha atau haddathahu
anna Abdullah ibn Sahl wa Muhayyisah ibn Mas'ud ataya Khaybar fatafarraqa fi an-nakhl faqutila Abdullah ibn Sahal faja'a Abdurrahman bin Sahal wahwayisahu wa muhayyisahu ibna Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakallamu fi amri sahibihim fabada'a Abdurrahman wa kana asghara al-qawm faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbiril kubra Nabi kata kabbiril kubra qala Yahya liyaliyal kalam al-akbar fatakallamu fi amri sahibihim faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam istahiqqu qatilakum aw qala sahibakum biaymani 50 minkum qalu ya Rasulullah amrun lam narah qala fatubri'ukum yahud fi aymani 50 minhum qalu ya Rasulullah qaumun kuffar fafadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qibalihi qala Sahal faadraktu naqatan min tilka al-ibil fadakhalat mirbatan lahum faraqadatni bi rijliha. Diriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij dan juga diriwayatkan daripada Sahal bin Abi Hathmah. Kedua-duanya meriwayatkan hadis ini bahawa Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud pergi ke Khaybar. Lalu keduanya, yakni Abdullah dan Muhayyisah itu berpisah di di kebun kurma. Kebun sini mana estate, di estate kurma. Lalu Abdullah bin Sahal dibunuh dia di situ. Abdurrahman bin Sahal, yakni saudara Abdullah, lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Huwayyisah dan Muhayyisah. Keduanya adalah putra Mas'ud. Mereka lalu berbicara tentang kematian sahabat mereka itu. Maka Abdullah lalu memulakan bicara. Abdullah di mana? Abdurrahman lalu berbicara. Ia adalah orang yang paling muda di antara beberapa orang itu. Jadi beberapa orang yang sedang menceritakan bagaimana Abdullah bin Sahal terbunuh itu, tiba-tiba yang bercakap menceritakan itu adalah Abdurrahman. Sedangkan dia ni orang yang paling muda. Abdurrahman bin Sahal ni adik-beradik Abdullah bin Sahal tu lah mati kena bunuh tu. Sini dia pun ceritalah, dia paling muda di antara beberapa orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, tuakanlah ni terjemahan dia. Kalau ana terjemah dah siapa hal dia ni enggak, dahulukanlah orang yang lebih tua. Berilah orang tua dulu bercakap. Itu maksud dia nya. Kalau kita perhatikan teks Arab dia tu kan. Nabi sebut kabbiril kubra. Kabbiril kubra tu situ dia buat tu. Al-kubra tu kan jamak daripada akbar. Dia panggil fu'lun, jamak taksir. Jamak dari akbar. Akbar ni orang yang lebih tua, maksud akbar. Itu maksud dia. Bila Nabi kata gitu, perawi hadis ni Yahya pun kata, ni salah seorang perawi hadis ni, dia pun kata, hendaklah hendaklah memberi hak berbicara kepada orang yang lebih tua. Menguasa, kata mana memberi hak berbicara kepada orang yang lebih tua. Itu kata Yahya. Lalu mereka berbicara tentang masalah sahabat mereka itu hak bernama Abdullah bin Sahal itu. Lalu Rasulullah bersabda, apakah kamu meminta hak orang yang terbunuh? Atau beliau bersabda, sahabat kalian dengan sumpah 50 orang dari kalian. Mereka berkata, wahai Rasulullah,
Ini adalah masalah yang tidak pernah kami jumpai. Maka Nabi pun kata, kalau begitu orang Yahudi dapat membebaskan kamu dengan sumpah 50 orang dari mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, mereka adalah orang kafir. Lalu Rasulullah memberi tebusan diat mereka pada keluarga terbunuh dari beliau sendiri. Sahal mengatakan, kemudian aku mendapati seekor unta betina dari unta itu, lalu masuk kandang mereka dan mendepakku dengan kakinya. Dia tenjahlah, kelihatan kata tenjah. Baik. Cerita ni sebenarnya dia ada berlaku di dalam zaman perang ni. Hadis ni dari segi latar belakang ni dia berlaku di zaman mana peperangan. Zaman peperangan. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa Nabi SAW membayar pampasan pada keluarga yang terbunuh? Diat ni kira pampasan lah. Kenapa? Kerana telah berlaku pembunuhan secara ghairul amd. Secara bukan ghairul amd, dia panggil syubah. Qatl syubah ni mana pembunuhan dalam keadaan yang samar. Dalam keadaan yang sama. Sebab sahabat Nabi di dalam kisah ni, hadis ni ringkaslah, dalam kisah ni sahabat Nabi ada yang bunuh seorang kafir secara sama, secara tidak jelas. Ada setengah kata tu kira-kiranya dia serah dirilah. Ada setengah kata tu dia mengucap. Ada setengah tu tiba-tiba bunuh juga. Tu cerita dia nya. Jadi Nabi kira bayarlah dia tu begitu lah. Itu maksud dia. Jadi Nabi bayar tu daripada harta dia sendiri. Itu cerita dia sebenarnya. Hak lain tu sebenarnya cerita sampingnya, hak tu hak besar di sini. Tu. Lepas tu disebut di sini Nabi kata, apakah kamu meminta hak orang yang terbunuh? Atau beliau bersabda, sahabat kalian dengan sumpah 50 orang dari kalian. Hak ni bawah tu dia ada buat tu, kalau kita perhati. Cuba kita kandungan dia. Dalam masalah qasamah, dalam masalah sumpah, hendaklah dimulai dengan sumpah orang yang mendakwa. Orang yang dakwa dia ni bunuh 50 orang bersumpah, dia ni telah bunuh pok kita. Ada dakwa. Jadi orang yang dakwa dia kena bersumpah. Apabila mereka mahu bersumpah, maka mereka berhak mendapatkan diat. Sumpah diambil dari 50 orang ahli waris terbunuh. Jadi sudah bila berlaku pembunuhan ni sebenarnya setengah ulama kata tak tahu siapa bunuh sebenarnya. Tak tahu siapa bunuh. Dia tidak diketahui siapa dia yang bunuh sebenarnya. Cuba kalau kita perhati di sini kan. Dia kata Abdullah bin Sa'ad ni riwayat daripada Sahal bin Abi Hathmah, Rafi' dan Sahal. Keduanya meriwayatkan bahawa Abdullah bin Sa'ad dan Muhayyisah bin Sa'ad pergi ke Khaybar. Jadi antara yang meriwayatkan hadis ni mana Sahal bin Hathmah tu ayah dia lah. Ayah Abdullah dengan Muhayyisah itu. Baik. Lalu keduanya berpisah di satu kebun. Lalu Abdullah bin Sahal terbunuh. Jadi Abdurrahman bin Sahal, adik-beradik dia lah, datang kepada Rasulullah bersama Huwayyisah dan Muhayyisah. Keduanya adalah putera Mas'ud. Baik. Mereka lalu sebutlah tentang kematian sahabat mereka tu. Gitu. Jadi maknanya di sini tak jelas siapa bunuh. Jadi maknanya orang keluarga kena bunuh lah ni. Abdurrahman bin Sahal, lepas tu Huwayyisah dan Muhayyisah ni pergi mengadu pada Rasulullah, seolah-olah dia macam mendakwa ada sahabat Nabi yang bunuh adik-beradik dia ni. Tu cerita dia nya. Ada bunuh adik-beradik dia. Lepas tu pembunuhan tu memang berlaku. Jadi Nabi kata dah tak ada bukti. Jadi dia bersumpah lah. Maknanya dia bersumpah. Bersumpah bahawa orang yang bersumpah ni orang yang mendakwa. Tu. Tapi tidak jelas pembunuhan itu. Tapi kira-kiranya oleh kerana dia sudah bertumpah sampai 50 orang, pokok dia bersumpah tu.
Yahudi bersumpah. Kalau Yahudi 50 orang, kamu pun begitu juga. Kata orang yang dakwa sebagai waris orang kena bunuh tu, kalau dia dakwa maknanya ada di kalangan sahabat Nabi yang bunuh, okey, kita terima. Jadi Nabi bayar dia nak tutup kes itu. Itu cerita dia ni. Sebab kalau dalam riwayat lain tu agak jelas. Tetapi setengah ulama kata hak ni besar kemungkinan sahaja yang bunuh tu sahabat Nabi. Besar kemungkinan. Tapi dia dakwa, siapa bersumpah tu siapa 50 orang yang dakwa tu, maka Nabi bayar. Tapi apa ulama kata apa Nabi bayar tidak dengan duit kerajaan? Sebab Nabi nak tutup kes. Nak tutup kes ni maknanya biar puas hati lah. Engkau tak tahu siapa dia bunuh sebenarnya. Bunuh pula dalam kebun, tak tahu. Jadi bagi pihak kerajaan, ni hadis ni antara hadis yang menjadi dalil bahawa kalau berlaku pembunuhan lah, walaupun tak tahu siapa dia bunuh, tiba-tiba bunuh, jadi misteri siapa pembunuh, sebenarnya kerajaan kena bayar kepada keluarga si mati atas dasar pampasan. Kerajaan kena bayar. Ini antara dalil, kerajaan kena bayar. Jadi Nabi bayar tu walaupun kita tak duit dia, itu sebagai wakil kerajaan lah. Itu kena bayar. Ni lagu mana tu? Tahu kalau berlaku pembunuhan dalam masyarakat ni, kalau tak tahu siapa bunuh, kerajaan bayar ke anak pun tak tahu lah, hukum sibil. Tak ada ni. Kalau dalam Islam ada. Dalam Islam memang ada. Ni antara dalil. Jadi makna pakai gitulah kalau tak tahu siapa pembunuh tu. Apa? Tu kes gitu ya. Ni tak. Nabi bayar diat. Tu. Bila waris dia bersumpah, mana kena bunuh. Baik, kenapa minta bersumpah ni? Setengah ulama kata takut mati tu kerana kemalangan, bukan kena bunuh. Maknanya dia melalui proses penyiasatan lah. Bukan kata bila bunuh apakah itu, dia melalui proses penyiasatan. Tapi bila berlaku tu dengan maksud bunuh, bahkan dalam kitab fiqh kalau kita tengok, kalau berlaku kemalangan, misalnya berlaku kematian, kalau dalam kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i, kerajaan kena bui juga kepada keluarga si mati atas nama kerajaan, walaupun kemalangan melibatkan kematian, tidak melalui bunuh pun tetap kena bui. Sebab ni nyawa, kadang-kadang orang mati tu menjadi tonggak keluarga. Banyak ke? Kalau kerajaan bagi suka-suka setahun tu dia boleh hidup dengan tu, nak boleh ada hijau ataupun nak boleh ada suami baru, mungkin anak ramai, macam-macam lah perkiraan fiqh dalam masalah ni. Molek agama kita. Sebab tu Nabi bayar banyak kis-kis ni. Gitulah. Perbezaan usia menjadi suatu pertimbangan apabila ada kesamaan dalam keutamaan dalam suatu kelompok, baik dalam masalah pengangkatan imam, pewalian maupun perundingan dengan para amir dan mana dalam agama kita. Kalau kita tengok hadis ni, faktor usia bukan usia sajalah, usia dan kemampuan maksudnya. Tapi ke mana pun usia tu diutamakan dalam apa-apa urusan yang melibatkan hubungan di antara dua kelompok tu. Sebab tu kalau dulu kawan kita kalau nak nikah, nak melamar tunai perkara itu, dia cari orang paling tua, muda-muda tak lagi lah, tak mana kecek malu kat orang. Jadi dia buat tu memang tradisi. Tu bagus, orang Melayu bab tu boleh puji lah. Bab tu kalau kita buat gitu, kita boleh pada tu termasuk dalam amal agama. Kalau sini dia buat dalam kesimpulan dia ni, misalnya hubungan di antara dua pihak, dua keluarga, dua kaum, tak kira lah dalam masalah duk kira bicara nak angkat imam ke. Misalnya kita kata imam ni macam-macam lah peringkat. Misalnya imam masjid, kalau dulu lah sebelum ada sistem seperti mana sistem mic sekarang ni misalnya. Jadi yang dikira wakil untuk bercakap, diberi autoriti untuk menentukan imam itu antaranya orang masyayikh dia panggil. Kalau dalam kitab asal ini panggil masyayikh lah. Masyayikh ni orang-orang tua yang dihormati, yang ada pengalaman kerja lama, bukan kata semata-mata tua, kadang-kadang tua bukan tak ada pengalaman, tak ada ilmu, tidak dikedepankan juga. Itu maksud dia. Begitu kalau perundingan dengan para pemerintah, gubernur dan sebagainya, orang itu. Kalau zaman sahabat dulu, antara orang yang dikedepankan selepas zaman Nabi, Ibnu Umar. Sebab Ibnu Umar ni seorang yang dianggap sebagai sahabat yang pemikiran dia tu dia tidak berpihak pada siapa-siapa, dia bebas.
Mana saja di kalangan pemerintah zaman dia yang ada masalah, yang perlu pada teguran, dialah diletak di hadapan. Sebab dia ni tidak berpihak. Watak dia ni orang yang berkecuali. Dia boleh pergi nasihat Sayyidina Uthman, dia boleh pergi nasihat orang ni Sayyidina Ali, Muawiyah, dia boleh masuk belakang. Apa? Sebab dia ni tak ada warna. Sebab kalau orang tu sudah ada warna, sudah berpihak parti ni, payahlah dia nak jadi. Sebab apa? Sebab dia berpihak. Ibnu Umar ni antara 2000 lebih sahabat yang tidak berpihak. Tetapi kenapa dia dikedepankan dalam masalah ni? Sebab dia ni dianggap watak yang lain di kalangan sahabat. Tu. Baik, sabda Nabi, kalau begitu orang Yahudi dapat membebaskan kalian dengan sumpah 50 orang dari mereka, menunjukkan sahnya sumpah orang kafir, orang fasik dan orang Yahudi. Tu. Maknanya kalau buat dia bersumpah, kita tak bunuh misalnya. Mana kena terima sumpah dia kalau sampai 50 orang. Kita bersumpah kita tak bunuh, kita Islam. Sumpah. Mana Yahudi pun sumpah Yahudi pun diterima. Dia kata kami bersumpah bahawa telah berlaku pembunuhan dan kami syak dengan syak yang tinggi bahawa yang bunuh ni orang Islam contohnya. Kita bayar pampasan. Rekahnya begitu. Hak nak ayatnya sumpah tu diterima, tetapi hak ni khilaf lagi di kalangan ulama. Semata-mata sumpah gitu boleh hejah sumpah ni, orang boleh nipu sumpah ni. Tu khilaf pula, ada perbincangan pula tu. Tu. Jadi tapi kok mana pun memang diterima, sumpah orang kafir pun diterima juga. Tu. Mana kalau dalam kisah yang memerlukan sumpah orang kafir diterima. Itu agama Islam kita. Tidak kata orang kafir tak ada nilai dalam negara Islam. Tak. Dia kata dia telah ambil duit saya. Dia orang kafir. Saya nak tuntut, tapi dia tak catat Saya bersumpah, isteri saya pun tahu, ada saksi bersumpah, diterima. Mana sumpah tu diterima. Cumanya khilaf ulamanya, sumpah tu diterima, cuma kalau melibatkan hak orang lain tanpa bukti tak boleh. Sumpah tu diterima. Misalnya dia ni ada botol dengan saya, dia bersumpah tapi tak ada bukti, tak boleh. Sebab itu melibatkan hak harta orang, tak boleh bersumpah gitu. Kalau gitu tak boleh temuak. Sumpah pakat boleh pilih tak bagi. Tak boleh terima. Sebab apa? Dengan sumpah dia tidak boleh ambil hak orang lain. Dia kena ada bukti. Dalam mahkamah bukti itu. Itu maksudnya. Baik, seterusnya bab yang terakhirlah pada pagi ini. Bab yang ke-166, jika orang tua tidak berbicara, boleh ke tidak orang muda berbicara? Dalam majlis tu ada orang tua, ada orang muda. Tiba-tiba orang tua tidak ada keterampilan, kita kata tak kecek, tak boleh orang muda jadi juru cakap ni, tak boleh ke? Orang muda pula kecek, tak boleh ke gitu? Cuba kita tengok di sini, sebab Imam Bukhari mengemukakan satu riwayat. Orang tua ada tapi tak kecek. Boleh ke tidak orang muda mendahului dia menjadi juru cakap dalam satu majlis? Boleh ke tidak? Kita kata apa yang kita mau bincang ni, nak ayatnya dalam Islam ni dia penuh dengan disiplin, penuh dengan adab. Ini agama kita. Tak ada satu agama yang lebih memberi hak kepada orang melainkan agama Islam. Ulama kita sebut bincang tu perkara tu dalam bab apa-apa memang dia ada. Akhirnya kita akan jumpa kalau di rumah ni siapa berhak mengurus rumah, suami ke isteri? Sebabnya Nabi sebut dalam hadis, isteri ni pemimpin di rumah. Tu jadi isu tu. Jadi kalau dia pemimpin di rumah, lagu mana? Tu bincang pula, khilaf pula ulama. Setengah kata dalam hal nak urus ngikut pengurusan rumah ni dia lebih berautoriti berbanding dengan suami. Setengah kata tak. Maknanya hadis tu mengisyaratkan suami kena menghormati keputusan isteri dalam hal ewa rumah, dalam rumah. Duk balas nak letak kursi mana, misalnya ui kau bini lah, mu sibuk luar rumah sudah lah. Tu nak letak dapur, nak letak depan ke belakang. Masalah ui kau isteri lah lebih. Sebab apa? Sebab dia akan rasa stres, sebab dia urus rumah tu, puas hati dia berasa rumah dia.
Ya. Masa pejabat dia di rumah tu. Bapa gitu. Ana tu tengok dalam syarah. Nabi nak supaya isteri ni bila dia urus rumah dia berasa hak dia tu. Penting tu dari segi psikologi tu. Ni apa-apa tak boleh. Bawel pun royak kena ambil berapa dapur tidak lepas tu. Hari ni kena guna berapa ulah yang bawel. Tok laki urus waktu kau lepas bini. Siapa bini tak lewat agama pada rumah dia. Dah lah di luar tok laki dia lebih berkuasa. Dalam rumah dia tak lewat agama juga. Jadi Nabi ajar kita. Hak ni pun bila dalam majlis tu ada orang tua, ada orang muda, hak mana hak molek kecil. Ana ambil contoh mudah lah. Ada berlaku kes. Sebab ni terlibat dengan anak, cumanya kita tak sekecil majlis pertunangan. Minta kita pergi orang tua, tiba-tiba siapa ke majlis tu? Nak siapa? Dia kata Ustaz Din lah tu kecil. Anak kata mana boleh anak ni mari nak ambil nak suruh ramai nggo kapo kita ke biar ada orang tempat teh nah ni tak kita kecil kata nak kecil dia boyak gini dia suruh buka majlis rakyat tu juga itu rakyat kata orang tu ada ni pengalaman ada lah kena Ustaz Din kata kita lah jom bismillah you know jom wisalah ke tuan rumah kita juga tak apalah sebab apa dia izin dia tak tersati muka dia suruh. Lepas tu kita minta lah dia kecek. Tak okey kita nak kecek bagi pihak dia bak tarikh bak gotu ni. Bukan anak kita. Tapi buka majlis. Tu tak apa. Tetapi sebenarnya kalau dalam konteks agama kita orang tua tu lah sepatutnya kena dulunya. Ni orang panggil sunnah. Ni sunnah dalam majlis. Sunnah dalam majlis. Ayatnya agama kita ni dia menyentuh semua perkara. Supaya apa? Supaya nampak beradab. Nampak beradab. Sebab Islam ni sangat pentingkan adab itu. Jangan main kalau kita baca hadis baca hadis mana keduduk ke selipar, keduduk ke parking binatang di luar masjid, semua dia ambil kira. Ambil kira semua. Kalau kita baca dalam hadis Nabi tak pernah parking engkau dulu ke kuda, unta kadang-kadang mari jauh mari di masjid. Nabi tak pernah parking depan sebab lalu orang. Engkau apa dia tu maksud hadis tu. Nak ayatnya parking hak masjid buat ni parking tu imam misalnya. Ni parking orang ni parking VIP misalnya, dia kena hormat tu. Kalau tu termasuk dalam kalau dalam istilah fiqh dia panggil hukum wad'i. Hukum wad'i ini salah satu sudut, salah satu juzuk daripada hukum syarak. Dia panggil hukum ketentuan penguasa kawasan tu. Hak tu disebut sebagai syariat juga. Boleh pahala, dosa kalau kita langgar tu. Tu. Banyaklah berlaku anak pun ada pengalaman. Dia setengah-setengah tempat Kelantan kita ni payah nak jumpa di kawasan tu padak. Penduduk padak semua nak tengok. Ni di kawasan Kilang, di Shahlan di satu kawasan section berapa, section 20 berapa tak ingat ni. Memang kawasan tu penuh rumah perumahan lama. Dak kiri kanan tu Kilang. Bahaya kan. Pernah sekali tu ada orang parking tempat penceramah. Anak kena parking jauh jalan kaki. Lepas tu bila EJK dia tengok, dia kata ustaz parking mana, kata marah. EJK dia pergi di mikrofon istiar supaya halih lalu parking. Tu. Apa tu? Sebab dia kata sudah mengganggu sistem masjid tu. Tak boleh, kena hormat. Supaya rumah kita lah. Meja makan misalnya tak. Ni tempat ayah kita duduk biasa. Kena didik malik anak tak boleh, ni tempat ayah ni. Nabi pun gitu. Abdul Muttalib, ingat cerita Abdul Muttalib dengan Nabi kan? Popok daun air bak, jangan duduklah tempat tu. Abdul Muttalib kata apa ni? Cucu aku lahu makanan. Dia ni ada kedudukan tinggi akan datang. Maknanya benda tu benda fitrah manusia. Tempat ayah ni, tempat mak ni, tak boleh. Kalau kita dulu duduk nopak atas katil mak tidur, tak boleh. Benda pendidikan. Orang panggil dari segi munasabah. Kalau kita perhatikan adalah dia akan kata munasabah ni sangat ditekankan dalam agama. Munasabah kau gini, itu ajaran agama tu. Itu ajaran agama. Kemunasabah tu memang diambil kira. Bahkan ada dalam satu tafsir anda tengok. Dia walaupun selain dia kata tidak boleh sembah selain Allah.
Jadi tidak boleh sembah selain Allah ni berdasar pada apa? Berdasar pada dalil. Dalil Quran, dalil hadis, selagi dalil kemunasabahan. Tu. Siapa disebut gitu? Kita tidak boleh sembah kecuali Allah saja. Sebab apa? Sebab dalil. Dalil itu Quran. Tak boleh gila tu dalil paling besarnya. Dalil hadis. Selagi dalil kemunasabahan ni berkait dengan fitrah, berkait dengan munasabah. Munasabah kau nak sembah selain pada Allah. Sedangkan Allah beri segala-gala pada kita. Sesuatu yang dia sembah tu adalah tidak layak. Jadi tidak layak sebab dia tidak ada sifat mencipta. Tu dalam huraian ayat tu lah. Jadi selain daripada ayat Quran dan hadis menuntut kita sembah Allah, satu lagi dia panggil kemunasabah. Tu dia sebut. Ulama guna istilah tu. Jadi mana istilah kita, dia mengambil kira munasabah ke tidak munasabah dalam perkara. Tu. Jadi makna orang yang jahil pun kalau dia guna kaedah ni, insya-Allah dia nampak molek juga. Munasabah kalau letak sini ni, munasabah kalau letak pokok bunga sini ni mengganggu orang nak lalu ni. Dia ambil kira. Dalam Islam dia ambil kira benda tu. Munasabah tak munasabah. Munasabah ke tidak, kita kata tak. Misalnya anak ambil satu contoh biar. Contohnya berlaku anak tu kan. Kita pergi ke satu proses pengkebumian jenazah. Anak tak pernah jumpa dia. Dia masuk dia panggil tu. Nutuk tu. Lo dia panggil. Masuk tu. Dia masuk tu dulu baru nak masuk mayat ke atas. Munasabah. Nyapai mana? Mugallo ni ke dia gitu. Enggak tunggu kita kata, tak munasabah tu. Masuklah mayat dulu dalam liang lahat tu baru letak long gup tu. Rupanya tempat tu di kapur tu, long dia buat dengan pelaut gitu. Dia tak bubuh besi kayu galai tengah tu dia masuk mayat kotor. Kata pelik lah. Anak tu kelih tu. Tok Bu kita kata tak munasabah tu. Tu dia sebut lepas tu dia kata sebab tu dalam agama kita dia tekan sangat munasabah, tidak munasabah. Jadi lah. Wah nak masuk tu sakok dengan tangannya. Anak tak pernah jumpa cara urus mayat gitu. Dia kata tak boleh kena buat gini sini. Tengok. Dah tu Bu anak kata, akaklah dulu tu masuk mayat dulu dalam liang lahat tu. Tak boleh sini. Tak lagi lah tu kata tak munasabah tu. Payah ke tu. Pelik semua kata. Ada perkara berlaku gitu. Anak kata berat semua kata. Pertama kali jumpa tu. Kau ada tempat lain gitu Ada. Memang pelik lah. Nak ayat munasabah tu. Dari segi munasabah. Kita kata kalau tanah pasir tu lain cerita. Misalnya kata tanah pasir pernah di tanah beri, dia utuh. Jadi dia buat gitu, tapi dia buat besar lah muka tu. Dia letak, dia masuk dulu. Jadi tanah tu tak boleh itu. Masa dia gali dia bulan dulu. Ada buat gitu. Sebab tanah lembut sangat. Ni bukan tanah pasir. Tanah kekong. Kita pergi lipat dia kata perlu kejap kita muka panas ni. Muka mati tu anak buah kita. Ngaji dengan kita. Benda-benda gitu. Jadi mana munasabah tu disebut. Jadi dalam tafsir tu dia bicara apa makna munasabah tu. Kesesuaian maksudnya. Dia ambil kira. Dalam agama kita dia ada tu. Sudut tu yang perlu dia ambil kira. Baik, tak apalah. Baik. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruni bi syajaratin mithluha mathalul muslim tu'ti ukulaha kullahin bi idzni rabbiha la tahuttu waraqaha fawaqa'a fi nafsi an-nakhlah fakarihtu an atakallam wa thamma Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma falamma lam yatakallama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya an-nakhlah falamma kharajtu ma'a abi qultu ya abati waqa'a fi nafsi an-nakhlah qala ma mana'aka an taqulaha law kunta qultaha kana ahabba ilay min kadha wa kadha qala ma mana'ani illa lam arak wala Aba Bakrin takallamtuma fakarihtu. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, kata beliau, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beritahukanlah kepadaku mengenai sebatang pohon yang ibaratnya seperti orang muslim.
Buahnya datang setiap saat dengan izin Tuhannya. Daunnya tidak dapat tahut ni dilubangi. Mana tebal juga lah. Dirontokkan tu. Sebab tahut ni macam kita kalau bukan tahut ni, kalau dia tebuk lah. Ataupun kalau dinding kan kita ukir tu, nanti panggil tahut juga. Lalu aku merasa itu, ni kata-kata Ibn Umar ni, aku rasa pokok tu pokok kurma. Mati Rasulullah berteka-teki pula. Dia kata aku rasa pokok kurma tu. Tapi dia ni muda, Ibn Umar ni dia panggil sirah sahabat, antara sahabat muda. Tetapi aku tidak ingin berbicara kerana dalam majlis tu ada Abu Bakar, ayah aku ada. Ayah aku ada. Aku rasa pokok kurma tu. Dia kata gitu. Ketika keduanya yakni Abu Bakar dan Umar tak jawab, senyap. Nabi tanya. Maka Rasulullah berkata, itulah pokok kurma. Aku sebut tadi. Ketika aku keluar bersama ayah aku daripada majlis itu, aku pun kata, wahai ayah, sebenarnya tadi kita tahu tu pokok kurma tu. Kita tahu tu maksud Nabi tu pokok kurma tu. Tapi kita tak siroyak. Maka Sayyidina Umar tanya anak dia Ibn Umar tu, ni kalau anak terjemah Kelantan, apa yang mu tak royak, dia mu tahu? Rasulullah tanya, Rasulullah royak tu, Rasulullah tu seolah berteka-teki lah. Apa yang mu tak royaknya, kata Sayyidina Umar kepada anak dia Ibn Umar. Sayyidina Umar kata, kalau mu royak, mu bui jawab apa pokok kurma tu, Rasulullah, aku lebih suka lagi. Buat apa duduk dia gitu, aku duduk dia ni, aku tak tahu. Tu kata Ibn Umar, aku pun jawab lah. Dia kata yang menghalang aku supaya tidak aku jawab tu kerana ayah dengan wakar ada. Tak gamuk nak kecek. Tak gamuk nak royak. Aku mengharapkan ayah dengan Sayyidina Bakar tu kecek. Sebab tu aku tak kecek tu. Tiba-tiba dua tu tak kecek senyap. Di sini apa dia maksudnya? Maksudnya Ibn Umar ni seorang yang faham adab dalam agama. Gua ayah dia, siapa ayah dia tu? Sahabat yang kedua, Sayyidina Bakar sahabat pertama ada. Tak okay, dia walaupun dia tahu. Kayak setengah orang tidak beradab tu dia. Mata-mata kat tangan. No, tak ada kau orang. Tu. Ni namanya adab. Walaupun kita tahu duduk dia sudah sebab apa? Hormat pada orang lain yang lebih tua, ilmu tu. Walaupun dia tahu, dia pun yakin. Betul, tiba-tiba betul semua lah. Sayyidina Umar kata, tak apa, ngebak ilmu ni. Tak sih, enggak ayah yang Sayyidina Bakar ada. Tak sih. Lepas tu dia royak kaya dia. Hak Nabi kata pokok kurma tu, memang dia tahu dah pokok kurma. Tapi dia tak sejawab. Daripada hadis ini kesimpulan lah. Yang pertamanya, seorang tenaga pengajar, guru lah, seorang guru dianjurkan agar dia melontarkan pertanyaan kepada anak muridnya. Kalau sini anak muridnya sahabatnya, Nabi ni sebagai guru dalam konteks ini, untuk menguji sejauh mana pemahaman murid dia, sejauh mana pemikiran dan pandangan mereka. Jadi guru ni kena buka juga. Kadang-kadang soalan tu dia kena tanya, nak tengok anak murid dia faham ke tidak. Jangan duk tanya faham ke tak. Jangan tanya gitu saja. Sebab kalau tanya faham ke tak, dia faham belakang. Kena spesifik. Okey. Entah apa maksudnya. Kena tanya. Kalau dia tak boleh jawab pun, orang lain akan bagi perhatian. Dia kalau berlaku soal jawab, dia boleh ilmu semua ada dalam majlis. Sebab tu setengah-setengah sahabat kadang-kadang dia tanya, dia tahu dah. Sebab dia yakin ada di kalangan ramai-ramai ada tak tahu. Tapi setengah tu malu nak tanya ataupun tak erti nak tanya. Jadi kadang-kadang orang cerdik tanya ni, orang lain pun boleh ilmu pula. Tu. Yang kedua, tujuan perbandingan yang dibuat adalah untuk menambah pemahaman dan menajamkan fakta yang disebut dalam fakta ataupun makna yang dimaksud pada fikiran pendengar. Kadang-kadang kita nak memudahkan pihak ni, kita buat perbandingan. Salah satu tenaga yang kita kata guru yang bijak, dia mahir membuat perbandingan. Tu. Kadang-kadang perbandingan itu atas pengalaman kita, atas pemahaman kita. So beginilah dia kata buat perbandingan. Orang mudah faham lagi.
Dalam Quran kan ada ayat-ayat perbanding Biar anak sebut satu ni cerita ni masa mengaji dulu Tok Guru anak sebut cerita ni bukan hadis ni, cerita duk pondok itu. Ni antara murid dengan guru dia. Jadi anak murid ni dia semacam nak nikah lain lah. Selepas isteri dia beranak nak nikah lain. Ni cerita ni agak bersifat seks sikit lah. Tapi dia ada nilai moral lah. Sebab tu Guru saya sebut masa ngaji hari ni. Kau usah tengok dari sudut otak dia tak betul tu kadang-kadang. Dia nak nikah lain sebab dia kata dah keluar anak tu mesti dah. Dia kata kalau dia bersetubuh dengan isteri dia ada anak tu mesti tidak sedap sangat lah. Soalan begitu dia bergambar pada guru dia. Jadi guru dia nak betul balik pemikiran anak murid ni. Dah setelah isteri dia beranak, dah berapa orang dah anak. Maknanya dia nak cari isteri lain supaya lebih intim hubungan tu lah. Atas alasan dianya, makna dia rasa tak sedap dia nak bersetubuh dengan isteri, moga lahir berapa orang dah anak. Jadi Tok Guru dia nak betul balik pemikiran. Sebab itu bukan pemikiran agama lagu tu. Isteri dia, jadi Tok Guru dia pun bawa dia naik perahu. Tu cerita dia. Jadi dia suruh anak murid dia duduk depan. Dia duduk belakang, dia juga kayu. Lepas dia duduk kecek. Lepas naik perahu dia kata tidak mau tengok tadi bila perahu tu menelusuri sungai tu kan, dia nampak macam buku air. Lepas tu mu tengok ke belakang tu tutup balik. Lagu tu dia kata kalau bagi lagu tu aku tak kerti asal jadi orang. Nak guru lepas tu guru dia buat apa daya lah. Fitrah. Sebab tak nak kata ni berkait dengan seks, tapi perlu pada waktu tu untuk betul pemikiran anak murid. Jadi guru tu pun ceritalah, dia kata Allah buat kemaluan lelaki dengan kemaluan perempuan ni memang ni ada sebut dalam kitab sebenarnya. Allah buat dah sebesar mana perempuan tu pun dia akan sesuai dengan kemaluan lelaki tu. Sifat ni nak ayatnya kebijaksanaan Allah. Jadi Tok Guru dia sudah berharga. Anak murid dia ni mungkin dia telah dapat maklumat seks yang salah. Sebab itulah salah satu yang merosakkan hubungan seks adalah melihat pornografi. Karena melihat pornografi ni dia menyebabkan pemikiran maksud itu melaya-laya pergi kepada benda yang tidak sepatut. Asalnya dia berasa perasaan dia gitu. Guru dia betul semula. Sehingga guru dia kata seseorang yang terlalu fikir kata seks dia boleh rosak juga psikologi tu. Sebab tu kalau kita perhatikan dalam agama kita maknanya suami isteri pun dia ada hak juga dalam melakukan hubungan seks. Sebab apa? Takut jadi hilang dipanggil apa tu? Bila lebih sangat dia jadi hilang. Dan betul anda baca dalam beberapa di segi psikologi dalam hadis-hadis lah. Mana kalau bebas sangat hubungan seks suami isteri pun dia boleh rasa nak cari, boleh timbul perasaan nak cari yang lain. Ada disebut gitu. Tu bahaya sebab tu tadi. Anda tak saya sebutlah lebih pada tu lagi sebab tu guru kita tu dia sebut lebih lagi pada takut tak sesuai di masjid. Tapi benda tu agama. Kalau anda nak sebut kan, ulama bicara dalam kitab. Kenapa hikmah Allah letak kita kata kemaluan lah antara kubur dengan dubur tu dekat. Ulama sebut dalam kitab nak uji kita. Selama mana orang telah melakukan hubungan seks dengan cara yang haram dengan isteri dia. Sebab dia anggap isteri dia liwat isteri dia. Misalnya berlaku di kalangan Syiah tak sekira moga bagi boleh. Orang Islam. Allah nak uji. Makna kalau seseorang tu langgar hak tu, dia boleh jadi hilang perasaan seks dengan isteri dia. Tu dia akan cari yang lain. Cari lelaki macam-macam lah. Naknya agama kita ni dijaga. Sebab tu dia letak ta'lih antara ujian. Mana kalau kita tak jaga hak tu, insya-Allah orang panggil syahwat kita dia akan berada di atas fitrah. Tu kena ingat tu. Allah nak jumpa dah ni. Nauzubillah ni kita nak bincang saja nak sebut adalah orang Islam ni kadang-kadang kalau tak ikut agama boleh pergi sampai situ. Isteri dia kata bila nak melakukan hubungan seks tu dia pasal video tu video seks lah. Sebab dia menganggap bahawa tengok kemaluan orang kafir ni tidak berdosa. Ada ustaz mikir lagu tu. Bini dia kata memang tu siapa anda tak tahulah bercerai ataupun tidak. Sampai hampir-hampir. Jadi timbulnya masalah. Kita kata tak betul tu.
Tak ada seorang ulama kata halal melihat kemaluan. Tak kira kemaluan orang kafir ke, tak ada. Kecuali Syiah. Sebab Syiah tak apa, tapi dengan niat. Tengok kemaluan orang kafir dengan niat kemaluan hemat. Tak ada sah. Tu dalam kitab Syiah. Orang tak pakar tu bagi lagu tu. Tu. Nak ayatnya hadir-hadirat. Apa yang anda nak sebutnya. Kalau kita ngaji agama dengan cara yang sistematik, kita boleh semua perkara, kita boleh adab, kita akan tahu adabnya. Baik, itu antara disebut. Kalau tidak jadi rosak, boleh rosak. Orang Islam dia boleh jadi rosak. Patut kesal dia banyak lah. Jadi pemikiran jadi rosak, patut tak ada berkat, punca penceraian banyak. Kes anda tanya saya anak qadi tu, banyak kes penceraian ni kerana masalah seks. Seks tak betul. Jadi bila tak betul, dia jadi hilang, dia jadi tak puas hati. Bermula dengan tak puas hati tu banyaklah perkara lain timur. Baik, seterusnya yang keempat tu, yang kelima, dalam hadis terdapat isyarat bahawa membuat perbandingan suatu perkara dengan yang lain tidak harus serupa dalam segala sisi. Ini kalau nak huruf panjang. Kalau dalam bahasa, kalau dalam ilmu bahasa Arab dia panggil wajah syabah, dia panggil wajah syabah. Contoh kita kata mu ni sepaulah, sepaulah, kita bandingkan dia dengan ular. Sudut perbandingan nak ayat belit ya, bukan kalau ayat tak ada kaki. Itu contoh. Jadi kita buat perbandingan ni, perbandingan dalam agama kita ambil sudut mana hak serupa. Singa mari dia, sudut backing, bukan bulu singa tu dah backing. Tu sudut tu. Jadi hak Nabi, jadi perbandingan kena mahal. Guru dia kena mahal tu. Baik, yang kelima. Dalam hadis ini digambarkan bahawa Ibn Umar menghormati orang yang lebih tua, ayah dia dengan Sayyidina Bakar tu, sehingga dia tidak menjawab pertanyaan Nabi. Dia diam. Walaupun dia tahu, dia ayat lepas tu ke ayah dia. Kita tahu benar tu. Kita ayat dua ayah ada. Ayah dia kata, aku kena benar kalau kecek tadi. Apa dia senyap? Yang keenam, pokok kurma diserupakan dengan seorang Muslim. Ni perbandingan ni. Bapa Nabi kata pokok kurma tu diserupakan dengan seorang Muslim. Penyerupaan itu dari aspek mana? Dari aspek banyaknya kebaikan. Dari sudut tu serupa mana pokok kurma? Dari sudut manfaat. Dari sudut keteduhan, boleh buat berteduh nisbah pada orang duduk pada pasir. Yang biasalah. Yang boleh memberi kesenangan kepada orang. Buahnya lazat dan bagus. Sebab orang Arab makan buah kurma kenyepah ke tengah hari. Semua yang terkandung dalam pokok kurma semua ada manfaat. Pokok kurma ni dia daripada apa ni, pelepah dia, daripada ranting dia, daripada ni daun dia, daripada batal, semua batal orang buat rumah, buat tiang rumah. Mana kita kata daripada A to Z dah kita kata. Semua pokok kurma komponen dia tu boleh digunakan. Sebab kita pokok kelapa lah. Kita pokok kelapa, kalau orang buat rumah ke dia punya batal dia tu. Hak tu buat lidi, hak ni buat gotu, macam-macam semua guna. Hak duk bawah umbi tu ambil lagi. Tu tak kira lagi dia punya umur dia tu banyak semua. Kalau pokok itu perbandingan. Sebab tu Ibn Umar faham pokok kurma dah ni dia tu. Sebab kalau pokok zaitun orang tak ambil dah dia tu. Tapi pokok kurma tu semua digunakan. Sehingga kalau kita baca dalam buku, dia bahagian lembut, umi bahagian lembut dicicir makan binatang, semua guna sebab pokok kelapa. Gitulah. Jadi bab yang ke-167 tu kita bincang minggu hadapan, mengangkat orang tua sebagai pemimpin. Biarlah dari segi senioriti tu diambil kira dalam bab nak akad jadi ketua tu. Orang panggil kemunasabah. Tu. Okey, kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.